Assalamualaikum and welcome back to channel. So malam ni kita akan belajar next fundamental kita. So kalau semalam kita belajar GDP, Gross Domestic Product. So hari ni apakah lagi yang penting perlu anda tahu sekiranya anda nak kaji ekonomi, nak kata masuk dalam kata bidang ekonomi ni, nak tengok apakah yang perlu anda belajar dan start cari point apa. Point yang kedua, semalam kali ikutkan first GDP. Poin kedua, anda perlu tengok iaitu CPI. Apa itu CPI? CPI bermaksud Consumer Price Index. So, apakah Consumer Index ni? Dia memberi maksud kita nak tengok berapakah inflasi. So, apatah inflasi nanti akan terangkan. So, hari ni kita tengok dulu main point kita adalah CPI. So, tanpa buang masa lagi untuk hari ni CPI, Zul akan terang dulu apa itu maksud CPI. Nanti Zul akan ambil tu punya whiteboard dan Zul akan lukiskan sikit untuk buat penerangan simple untuk anda faham. So, inilah aku kata first kita akan tengok apa itu CPI. Tu CPI stand untuk bermaksud Consumer Price Index. So Consumer Price Index, apa itu? Consumer Price Index is measure of aggregate price level in economy. Dia mengira keseluruhan pembelanjaan dalam ekonomi, pengeluaran yang kita beli, apakah pembelanjaan yang kita belanja hari-hari, dia akan kirakan dan kita akan bagikan kita punya dalam data, dan data lah itu nak tengok harga naik ataupun turun. Kalau harga naik itulah masuk inflation, kalau kita turun akan deflation. Tu ni kita tengok kan. So the CPI consists of bundle of common purchase good and service, and the CPI measure the change in the purchasing power so in the country. So itu tengok nanti tu akan terang kan. Yang so anda mungkin aku kata tengok bahasa ekonomi sikit, aku kata tak clear, tapi so nanti tu akan terangkan sedikit mudah dia anda faham apa itu CPI. So lagi tu dia pergikan tu punya, nanti Zul akan pergi ke punya screen balik. Okey, kita screen dan nanti Zul akan ambilkan tu punya whiteboard balik. So whiteboard kita untuk hari ni. So malam ni nanti Zul akan ubahkan adjust sikit kamera macam semalam. So Zul nak tengok adjust. So ini whiteboard kita. So whiteboard kita nak tengok ini CPI. Itu apa itu CPI? CPI adalah Consumer Price Index. So index untuk apa? Untuk kita tengok berapakah inflasi. So inflasi dalam negara. Inflasi ni adakah bagus tidak? Inflasi majority tak bagus lah. Sebab apa? Inflasi akan menyebabkan harga naik. So kita nak tengok CPI ni apa? CPI ni akan pembelanjaan harian kita. Untuk mudah cerita, CPI ni untuk apa? CPI ni kita nak tengok apakah pembelanjaan kuartal kita ni ikut measurement. Itu kalau CPI Malaysia, kita nak tengok Malaysia akan collect semua data, dia akan buatkan average ataupun anggaran, meaning suatu anggaran setiap rakyat dalam Malaysia ni apa ya expenses ataupun pembelanjaan. Tu CPI ni lah pembelanjaan, betul tak? Pembelanjaan tu dia pembelanjaan. So itulah kita nak tengok apakah pengeluaran pengeluaran pembelanjaan kita secara monthly. Dia akan measurekan. Nanti tu akan tunjukkan sikit data di POSM tu, DOSM tu yang Malaysia punya. Anda akan faham lah, nanti tu akan terangkan detail. So anda tahu lah ni CPI, Consumer Price Index, untuk measurement inflation. So kenapa ini penting? Ini penting untuk kita tengok harga naik dan turunnya barang. So harga naik barang tu disebabkan apa? So ada lagi banyak kata faktor-faktor lain kenaikan barang, tapi yang kita tengok CPI ni ialah yang kita tengok data. Tapi bila kita dapat data CPI, so CPI ni akan tunjuk meaning kita tengah inflation ataupun tidak. So itulah CPI. So let's go, kita pergi ke chart sikit, nanti tu akan terangkan untuk CPI ni. Untuk CPI, untuk anda faham, nanti tu akan pergi ke tu punya ni. Kita akan pergi post screen. Last set untuk anda mudah faham, kita akan pergi kat sini dulu, iaitu tengok portal Malaysia. Sebab kita Malaysia kan, kita nak tengok CPI Malaysia. So ini sama juga macam semalam, anda pergi saja aku kata portal DOSM ni, portal rasmi Jabatan Perangkat Malaysia. Anda pergi statistik, tekan statistik, kemudian anda tekan tema, dan tekan tema ni kalau ikutkan kita nak apa? Semalam kita tengok GDP. GDP adalah kita nak kira account negara. Now kata kita nak harga CPI ni adalah melibatkan harga, kena harga tu naik turun, inflation. So kita akan tengok bawah harga, sini ada harga, anda klik saja harga, dekat sini akan ada data-data lah. Ikut barang ni kita ikutkan indeks harga pengeluaran ataupun CPI, Consumer Price Index. So nampak terjemahan dalam bahasa Melayu dia. Kalau nak tengok CPI tu apa, ialah bermaksud indeks harga pengeluaran. So ini kita tengokkan indeks pengeluaran di Malaysia. Nanti dapat data ni, anda akan terang, anda lagi mudah nak faham. So untuk CPI ni kita tengok untuk harga CPI, kita tengok balik
Yang ni indeks harga pengeluaran pengeluaran tempatan ni, pengeluaran tempatan. Kode bahan mentah, pengeluaran komponen barang siap. Itulah kita tengok akan CPI. Jadi betul lah ni, tapi ni macam lain sikit, dia tukar ubah sikit dalam bahasa Inggeris dulu, tu nak confirmkan dulu. CPI, tengok price adalah produk. Ini bukan, ini PPI. So bukan, ini adalah PPI. Kita nak CPI. So ingat, PPI ada, PPI kita belakang beja besok. So PPI adalah ada indikator keluar selepas CPI. So PPI kita dulu, kita nak tengok aku kata CPI. So tengok CPI adalah, salah klik ke tadi? Ini kena tengok consumer. Okay, yang ni consumer price index. Seperti yang ini baru betul. Yes, baru betul. Jadi nak tengok CPI. So ini kita tukar basic dalam bahasa Melayu. Tunjuklah. Nak term sebab apa? Selalunya siapa yang belajar ekonomi, dia akan belajar dalam bahasa Inggeris. So meaning word dalam bahasa Inggeris nak terjemah tu kadang-kadang kita terlari. Walaupun kita tahu, tapi kadang bila baca tu tak faham. So inilah consumer price index yang anda boleh tengok data tu. Apakah data yang kena tengok? Tu dalam consumer price index ini ataupun indeks harga pengguna ni, ada poin penting yang kita nak tengok, iaitu apa? Kita nak tengok dalam ikutkan ni, kita nak tengok makanan. Kita nak tengok makanan. So tiga faktor utama. Kita ada makanan, kita nak kata kita ada shelter, kita ada makanan, energy. So 3 poin ini akan yang kita tengok dulu. Yang lain-lain ni kita kata tak penting. Bukan tak penting, aku kata less penting. Yang major adalah kita nak tengok pembelanjaan untuk shelter ataupun rumah lah, tempat tinggal. Kemudian pembelanjaan untuk makanan dan aku kata minuman. Kemudian yang ketiga kita tengok energy. Energy ni apa? Energy masuklah elektrik, minyak. Mostly kalau anda pun sendiri kalau ditanya pembelanjaan anda bulanan banyak habis ke mana? Lalunya kita akan habis banyak ke shelter, mana ada nak kawasan rumah. Siaplah anda beli rumah ke sewa rumah. Ini gaji anda tu anda akan prioriti kat mana? Anda prioriti dekat rumah dulu ataupun shelter ataupun tempat tinggal. Terutama anda bayar sewa ke apa, itulah pembelanjaan utama. Kemudian yang kedua apa? Yang penting, bukan pertama pun, kita consider yang penting lah. Rumah, kemudian makanan. Tu makan minum itu perlu penting. So makan minum perlu ada. Bajet makan minum tu banyak lah. Kemudian apa lagi? Yang penting iaitu untuk energy. Energy ni masuk apa? Energy ni masuk dalam kategori dalam minyak. Apa lagi? Kita akan tengok dalam aku kata elektrik, bil air. Itu adalah consider dalam aku kata energy punya sektor. So ini dalam CPI ni kita nak tengok aku kata 3 poin ini. Berumah, aku kata shelter, energy, food and beverage. Kita nak tengok makanan. So tiga poin ini penting. Kalau 3 poin ini dropping, so bagus sebenarnya. Maksudnya kita tak nampak kita punya inflation tak berlaku. Tapi kalau ikutkan dalam CPI, kalau 3 ini naik, meaning kita akan berada dalam inflation. So itulah 3 poin penting. So mungkin tu boleh catat balik untuk ini. So inilah tu punya board. So penin untuk CPI. CPI ada banyak poin. Tapi poin yang penting kita nak tengok adalah kita boleh rumah, senang cerita rumah ataupun shelter. Kemudian kita nak tengok food, makanan. Kemudian kita nak tengok energy. So energy ni kita bagi tenaga lah. Tenaga ni apa ikutkan tenaga ni. Kalau tenaga ni ikutkan apa-apa sajalah. Aku kata minyak kereta, bil api, bil air. So apa-apa saja dalam kuartal term tenaga. So meaning dalam CPI ini 3 data penting ini kita nak tengok. Naik turun inflation akan majornya disebabkan 3 benda ini. Sebab apa 3 benda ini? Macam juga tadi, kalau anda ada gaji setiap bulan, apa yang perbelanjaan anda utakkan utama dulu? Make sure akan pasti 100%, lebih daripada 100%. Perbelanjaan ini adalah yang diperlukan lain. Tu dalam CPI ni ada juga data-data lain. Contoh kita tengok kuartal pelancongan, kesihatan, pendidikan, itu ada. Memang penting juga. Tapi kalau ikutkan monthly, tu tanya anda gaji ada, duit anda akan anda bedak, kata bedak dalam kutaran. Anda nak kata asingkan mana dulu? Kita akan asingkan dulu ke apa? Kita asingkan dalam 3 benda ni. So itulah untuk CPI. So meaning untuk penting untuk anda tahu. So kita let's go balik ke chart ni. Kita nak tengok chart balik apa yang tengok ni. So Jun, kita tengok dekat sini. Makanan berapa? 61%. Minuman dan kata minuman 0.4 makanan. Nanti tu akan tengok tu tak familiar dengan dalam ni. Sebab apa tu dalam bahasa Inggeris, nanti takut tu terang salah. Dia akan tunjukkan dalam bahasa Inggeris dulu. Reload. So kita tengok ni. Okay, yang sini kita tengok for aku clothing. So ini lebih lah. Ini data yang senang nak tengok. Contoh kita tengok kata food. So dalam macam juga di SPI ni yang penting banyak apa tengok adalah food tu makanan. Lepas tu tengok ini kalau continue clothing.
Tengok harga ni, housing, water, electric 23, banyak tinggi kan, 23%, 23. Kemudian ni makanan 29, apa lagi? Finishing dah tak penting, healthy sikit, transport, communication. So mainly good service. So banyak kita pakai apa? Kita tengok ni transport ni kan apa? Adalah energy lah. Energy masuk dalam kata all tadi. Sebab tu kita tengok 3 data ni adalah 3 yang tengok data penting. Tengok makanan 29, aku kata gas ataupun tenaga ni 23, bulan transportation 14. So dalam ikutkan housing dia masuk sekali lah dalam ni, housing, water, electric, tu 3 benda penting ni. Aku kata energy, house dengan juga food. Memang tengok dia penyumbang persentage yang tinggi. So untuk Jun dan Mei, kita tengok Jun meningkat 6.1, untuk yang sama maintain. Gas ni kita tak rasa sangat, sebab gas ni kita adalah pengeluaran minyak, kita pengeluaran petrol, meaning kan untuk transport kita tak terasa sangat lah, sebab apa harga kita pun consider masih murah lah dalam world ni. Minyak pun kita murah lagi. Transport nampak naik sekelas. Apa transport naik? Disebabkan kita tengok agak mungkin harga minyak meningkat kan, walaupun tak banyak tapi meningkat, ada juga efek dia. So itulah untuk tengok berapakah CPI ni dia akan ada sektor-sektor dia. Ada sektor education, ada restoran, ada aku kata good and service, communication, transport, IT. So semua ini dikirakan. Tapi dalam data CPI kita nak tengok, kita akan monitor 3 penting tadi, iaitu kita tengok shelter, makanan, food, kemudian kita tengok energy. So 3 benda lah penting untuk tengok mendrive. Dia akan drive price kita akan naik ataupun naik atau tidak. So untuk di inflation by state, tengoklah ni by state dekat Malaysia ni, boleh tengok by state kalau inflation paling tinggi, untuk harga paling tinggi. Itu negara pun nak tengok, kalau nak pindah negeri, anda tengoklah negeri mana yang kuat inflation paling rendah. Ikutkan sini, ikutkan bawah ni Melaka lah. Kalau ikutkan tu kan kat Penang. Penang apa? Penang mana? Penang atas juga kena Penang. Malaysia Pulau Pinang berada 1, 2, 3, 4. Yang paling tinggi Putrajaya lah. Kos dia, inflation dia 8.1. So kiranya harga kat sana, kalau makanan nak beli semuka sini, kat Penang ni dengan kat sana lebih mahal lah. Harga benda sama tapi kat sana lebih mahal. Kenapa? Itulah nampak ada by state. So itulah untuk hari ni CPI. Tak banyak pun nak sharekan, tapi itulah data-data CPI yang perlu. CPI ini adalah Consumer Price Index untuk kita tengok inflation. Dan inflation dalam data CPI ni apa yang kita dapat, kita akan tengok pembelajaran harian kita. So untuk senang tu cerita adalah kita akan tengok CPI ni measurement ataupun mudah cerita nak tunjukkan adalah pembelanjaan kita bulanan. So CPI ni dia akan kirakan untuk country Malaysia. So Malaysia tu dia akan bahagikan. So dia akan letakkan pendidikan, makanan, apa saja yang tulis tadi, energy, hospitality, service. Kita tengok pembelanjaan. Ini CPI tu akan menunjukkan setiap rakyat Malaysia ni pembelanjaan dia lebih banyak kepada. So mostly macam tadi lah, 3 penting tadi. Housing ataupun shelter, tempat tinggal, makanan dan juga energy. Energy termasuklah minyak, elektrik, apa itu. Inilah kita tengok kalau ada berlaku kenaikan dalam harga rumah, harga dalam makanan, energy, so dia akan menyumbang kepada CPI yang tinggi. Bila CPI tinggi, apa bermaksud? Kita berlaku inflation. Bila berlaku inflation, apa yang berlaku? Kita akan start kurangkan pembelanjaan yang lain. So ini apa berlaku bila kurang pembelanjaan, kita tak spend duit. Bila tak spend duit, apa yang efekkan di GDP? GDP akan stop. Tuan ingat tadi semalam kita ada syartakan GDP. GDP ni adalah macam bisnes. Kita nak jual, kita ada barang nak jualkan sama. Tapi kalau kita ada barang tapi customer tak nak beli. Sebab apa customer tak nak beli? Mungkin disebabkan CPI tadi nampak harga semua marah. Harga semua mahal. Sebab apa? Duit yang kita ada, dana gaji kita ni, kita lebih spend kepada apa? 3 penting tadi. Kita pergi tenaga, food, makanan dan juga shelter, tempat tinggal. So duit yang kita ada gaji ni kita lebih spendkan, lebih wajib 3 benda ni. So ini kalau 3 benda ni dia berkurangan, so ini GDP kita akan naik. So ini kalau 3 CPI ni meningkat, so ini kos pembelanjaan bulanan kita meningkat. So ini untuk kita berbelanja. Jadi mungkin kita nak beli kek, kita nak beli perabot, kita nak pergi shop, nak pergi bercuti. So kita dana itu dah tak ada. So ini apa berlaku dalam GDP? GDP akan berkurangan. So bila GDP berkurangan, apa berlaku? Itulah maksudnya kita dalam kemelesetan ekonomi. So itulah 2 data penting untuk anda faham ekonomi, iaitu first malam GDP dan hari ni kita belajar CPI. So hopefully sedikit yang terang ini anda dapat faham apa itu CPI, macam mana function CPI. So ingat, Zul bukanlah kuasa ekonomi ke person ke apa. Zul hanya, even Zul pun masih belajar lagi. Yes, Zul ada sedikit basic dan Zul masih
masih lagi dalam kuartal collect ilmu lah. So kalau anda ada sebarang info-info ni boleh share dengan bawah. Nanti Zul akan baca dan hopefully kita dapat increasekan sama-sama kita punya ilmu. So guys, itu aja untuk malam ni. Thank you for like, subscribe. Jumpa anda di next besok punya review fundamental. Kita akan belajar pasal PPI pula. So Assalamualaikum. Like, subscribe. Jumpa lagi. Bye bye.